Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video pendidikan jasmani bagi tahun 4. Video ini akan menerangkan tentang unit 1, gerak gimnas, fokus kepada imbangan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, murid dapat melaksanakan imbangan statik 1 dan 3 tapak sokongan dengan pelbagai variasi dan aras secara individu dan berpasangan. Yang kedua, menyatakan perbezaan luas tapak sokongan dan kedudukan pusat graviti semasa melakukan pelbagai imbangan. Okey, baik. Kita terus kepada tajuk kita, iaitu imbangan. Okey, kita kena tahu dulu apa maksud imbangan. Okey, imbangan ialah kebolehan individu mengekalkan posisi tubuh badannya dalam keadaan yang macam mana? Dalam dua situasi, iaitu situasi yang pertama dalam keadaan pegun ataupun tidak bergerak, dan dalam keadaan bergerak. Kebolehan individu mengekalkan posisi tubuh badannya dalam keadaan pegun dan dalam keadaan bergerak. Okey, untuk lebih jelas, ini dipanggil imbangan statik. Kalau dalam keadaan pegun dan tidak bergerak ni, kita panggil dia imbangan statik. Dan dalam keadaan bergerak, kita panggil imbangan dinamik. Sedar atau tak, yang sebenarnya kita menggunakan kemahiran imbangan ini dalam kehidupan kita seharian. Kita sentiasa guna kemahiran imbangan ni. Contohnya apa? Berjalan, berlari, menunggang basikal, semua tu kita gunakan kemahiran imbangan. Kalau kita berdiri tanpa bergerak tu kemahiran imbangan statik. Kalau kita meniti jambatan, tu imbangan dinamik. Kenapa kita perlukan konsep imbangan ni dalam kehidupan? Kenapa kena praktik dan kena betulkan kaedah imbangan kita ni? Sebab untuk mengelakkan kita daripada terjatuh ataupun tercedera. Contoh paling jelas yang kita boleh tengok, seseorang yang ingin belajar kemahiran, contohnya anak-anak kecil ataupun adik-adik awak yang baru nak belajar berjalan. Kita tengok kan, dia akan berjalan 1 langkah, 2 langkah dan terjatuh, 1 langkah, 2 langkah dan terjatuh. Sebab dia masih lagi belajar konsep imbangan ni. Okey, seterusnya, untuk lebih faham tajuk aras kestabilan, buka buku teks pendidikan jasmani muka surat 4. Okey, kalau dah sedia, kita teruskan. Okey, tengok buku teks kamu muka surat 4. Ini adalah gambaran dalam buku teks kamu. Fahmi dan rakannya sedang melakukan aktiviti imbangan. Mereka melakukan pelbagai aksi imbangan, 1 tapak sokongan dan 3 tapak sokongan. Mari kita lakukan aksi seperti mereka. Bagaimanakah mereka dapat mengekalkan imbangan? Okey. Dalam gambar ni kita nampak macam-macam kedudukan, tapi dia dah bagi tahu kat sini 1 tapak sokongan dan 3 tapak sokongan. Cikgu dia kat sini dah bagi tugasan. Murid berbaju kuning 1 tapak sokongan. Okey, yang tengok baju kuning ni. Ni seorang 1 tapak sokongan. 1 tapak sokongan maksudnya 1 tapak dia yang menyentuh lantai. Ni seorang lagi pun sama, 1 tapak sokongan. Ni 1 tapak sokongan. Ni 1 tapak sokongan. Murid berbaju hijau 3 tapak sokongan. Macam mana 3 tapak sokongan? Kaki 2, tangan sebelah 1. 3 tapak sokongan. Yang ni pun 3 tapak sokongan.
Yang ni dua tangan sebelah kaki kawan ni. Nampak tak? Dia bergabung dua orang ni. Tiga tapak sokongan. Yang ni tiga tapak sokongan. Masing-masing sebelah kaki je. Nampak tak? Okey. Okey, kita nak tahu lagi apa info yang terdapat dalam petikan ni, dalam gambar ni. Okey. Yang pertama, semakin tinggi aras lakuan menjadi kurang stabil. Semakin tinggi aras lakuan, badan menjadi kurang stabil kerana kedudukan pusat graviti semakin jauh daripada tapak sokongan. Ni pusat graviti. Pusat graviti ni pusat kita lah. Yang pertama, semakin tinggi aras lakuan, badan menjadi makin kurang stabil. Contoh, makin tinggi kedudukan kita ni, pusat graviti kita, semakin kurang kita stabil. Tengok ni, pusat graviti dia rendah, jadi dia lebih stabil. Okey, yang kedua, semakin banyak bilangan tapak sokongan, semakin mudah mengekalkan keseimbangan. Dalam aktiviti ni ada dua imbangan yang kita buat, iaitu imbangan satu tapak sokongan dan imbangan tiga tapak sokongan. Jadi antara satu tapak dengan tiga tapak, yang mana lebih seimbang? Nanti kita kena faham di akhir pembelajaran nanti. Okey, yang ketiga, semakin rendah aras lakuan, makin stabil badan. Samalah macam nombor satu ni. Makin rendah, makin stabil. Okey, jelas yang tu? Okey, kita teruskan. Okey, baik. Kita tengok dulu imbangan satu tapak sokongan. Ada 5 contoh yang saya senaraikan. Okey, yang pertama, skala depan. Skala depan yang ni Ini skala depan. Skala belakang. Duduk skala depan, imbangan V dan duduk L. Ni 5 contoh imbangan satu tapak. Satu tapak, satu tapak, satu tapak. Yang ni digunakan pinggul dia sebagai tapak. Yang ni pun sama, gunakan pinggul dia sebagai tapak. Skala depan macam ni, satu kaki lurus, tangan depa, satu kaki lurus ke depan. Skala belakang sama juga. Badan dicondorkan sikit ke depan, kaki belakang diangkat, berdiri atas satu kaki. Duduk skala depan, dalam keadaan duduk, satu kaki lurus ke depan, tangan didepakan. Imbangan V, badan kita berbentuk V, tampung, sokong badan kita dengan punggung, pinggul kita. Dan duduk L ni, kita duduk atas bangku ataupun satu tempat, platform. Kaki kita tergantung dan badan kita pun tegak. Okey? Boleh nampak macam mana imbangan satu tapak sokongan. Okey, untuk lebih jelas, jom kita tengok video. Okey, baik. Jelas tentang video tadi, macam mana lakuan setiap aktiviti satu tapak sokongan, imbangan satu tapak sokongan. Okey, kita akan terus ke imbangan 3 tapak sokongan.
Okey, ada beberapa contoh. Ada 4 contoh yang saya sediakan untuk imbangan 3 tapak sokongan. Yang pertama, plank satu tangan. Yang kedua, imbangan 3 segi. Yang ketiga, imbangan jambatan. Dan yang keempat, imbangan bahu. Okey, plank satu tangan. 2 kaki menyentuh lantai, badan tegak, satu tangan menyentuh lantai. Okey. Yang kedua, imbangan 3 segi, 1 kaki ke atas, 2 tangan macam ni, 1 kaki di sini. Kat sini bentuk 3 segi. Sebab tu dipanggil imbangan 3 segi. Imbangan jambatan macam ni. Straight je badan, kaki 1 ke atas, 2 tangan sokong di bahagian belakang dan 1 kaki menyokong bahagian depan. Dan imbangan bahu, okey. Tolak dan lonjak kaki ke atas, support bahagian pinggang dengan tangan dan kita menyokong badan kita dengan bahu. Okey. Jelas? Ada 4 contoh kat sini. Boleh buat tak ni? Nanti semua kena cuba buat ni. Okey? Okey, kalau nak lebih faham, jom kita tengok video. Okey, yang pertama, plank satu tangan. Tengok lakuan yang dijalankan. Badan tegak, lurus, dan angkat satu tangan letak di belakang dan tahan badan selama 10 saat dalam keadaan macam tu. Yang kedua, imbangan segitiga. Angkat kaki ke belakang. Seterusnya, imbangan jambatan. Dan angkat sebelah kaki ke atas. Di sini 3 tapak sokongan. 2 tangan, 1 kaki. Dan yang terakhir, imbangan bahu. Lonjak badan ke atas, support bahagian bahu. Badan kita disokong oleh bahagian bahu. Okey, jelas? Macam mana imbangan-imbangan yang saya tunjukkan tadi? Ada 2 jenis, iaitu imbangan 1 tapak sokongan dan imbangan 3 tapak sokongan. Okey, baik. Kat sini kita nak tengok. Semakin banyak bilangan tapak sokongan, semakin mudah mengekalkan keseimbangan. Okey, cuba tengok. Ni 1 je. Kat sini 1 je tapak sokongan dia. Yang kat sini 3 tapak sokongan dia. 1 tangan sana, 1 tangan sini dan 1 kaki. Kat sini dia cakap semakin banyak bilangan tapak sokongan, jadi semakin mudah mengekalkan keseimbangan. Jadi antara 2 ni, yang mana yang lebih baik? Yang mana yang lebih seimbang? Mestilah yang ni, sebab yang ni gunakan 3 tapak sokongan daripada 1 tapak sokongan. Okey. Yang kedua, semakin rendah aras lakuan, makin stabil badan. Kita nak tengok yang mana rendah, yang mana tinggi. Sini pusat graviti dia, sini pusat graviti dia. Okey. Lagi rendah, lagi stabil. Jadi yang mana? Tentulah yang ni. Lagi rendah, lagi stabil. Okey, baik. Jelas tu? Okey. Okey, baik. Saya harap semua murid dapat melakukan imbangan statik 1 tapak sokongan dan 3 tapak sokongan dengan pelbagai variasi dan aras
secara individu. Okey, saya nak cuba buat aktiviti ni di rumah dan ibu bapa ambil gambar. Tak semestinya macam yang saya tunjuk tadi. Boleh buat macam-macam variasi. Tapi kalau satu tapak sokongan, apa cara sekalipun mesti satu je anggota yang menyentuh lantai. Tak kisah macam mana kedudukan pun, macam mana cara sekalipun. Okey? Jadi ibu bapa ambil gambar, hantar personal kepada saya untuk saya nilai. Okey?